Stanley. Apa kabar Stanley? Lama dah dengar kabar kau Stanley. Ya. Saya berhubung dengan bapak kau saja. Oh ya. Kami sudah jadi best friend Stanley dengan bapak kau. Alamak. So kau kena belanja saya teh tarik supaya saya boleh simpan segala rahsia kau tu. Lagu seterusnya adalah lagu Gerak Breakthrough Hujan kan. Okey. So, Okey, memberi makna yang begitu saya mendalam stop ya dulu buat presentation ni. Sekejap ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Yang dihormati Puan Flavia, penolong kanan tingkatan 6, SMK Limbanak. Yang dihormati juga para pensyarah yang mengajar di PU 3A, dan juga tidak dilupakan rakan baik saya, Abang Fadli kita pada pagi ini, Cikgu Fadli. Okey, Cikgu Fadli yang mana saya rasa ramai yang mengenali Cikgu Fadli ni. Sekarang dia berubah jadi Abang Fadli sebab dia tengah bercuti belajar bergaji penuh dengan beasiswa untuk PhD in Counselling di UPSI. Alhamdulillah. Sebenarnya kami sama-sama interview hari tu. Nampaknya rezeki Cikgu Fadli ni, Abang Fadli ni kita ni, dah lebih murah lah. Dia dapatlah bercuti belajar bergaji penuh untuk peringkat PhD beliau. Jadi sama-samalah kita mendoakan Abang Fadli kita ni, Cikgu Fadli kita ni, untuk sukses dan juga berjaya dalam pengajian beliau. Okey, jadi walaupun perkara sesi pada hari ini adalah sesi yang biasa santai, tapi macam yang kita lihat di poster sekarang adalah jom bual santai, santai janji sampai. Santai tapi sampai. Itu kita punya moto hari ini. Jadi mungkin ada sikit ucapan pendek daripada penolong kanan tingkatan 6, Puan Flavia. Ada dia? Dia ada, tapi mungkin dia masuk dalam bilik yang lain. Sebab sekarang ini dia ada 6 bilik, lebih kurang beberapa bilik DM sedang dibuka. Ya, Puan Flavia. Okey, selamat pagi. Salam sejahtera kepada ada Fadli ni kan? Ada Cikgu Fadli sudah ni? Ya, ada Cikgu Fadli dia. Cikgu Fadli, Cikgu Nordin dan semua pelajar yang Cikgu kasihi sekalian lah. Okey. Kemarin kita sudah dialog prestasi, hari ini kita akan cuba memperkukuhkan lagi lah kan perjuangan pelajar ini. Betul. Supaya kita mencapai kita punya 3 pointer lah. Saya tengok kelas ini memang sangat berpotensi untuk mendapat lebih daripada 3 pointer. Saya mahu kalau kelas ini tolong lahirkan kalau boleh beberapa orang straight A's. Boleh ke tu Cikgu? Cikgu Nordin? InsyaAllah boleh, kita cuba. Kita kerja sama-sama.
Ya, kita lahirkan daripada kelas ini beberapa orang straight A's, dan kalau ada straight A's di kelas ini kita adakan satu celebration. Satu mungkin boleh pergi ke hotel nih kan untuk Oh kelas ini. iya. Boleh, Okey, jadi ini cabaran untuk kelas ini. Kamu sudah tahu, kita sudah tahu yang kemarin tu apa harapan semua pensyarat dengan daripada saya sendiri, terutamanya pengetua juga. Jadi kita ke arah itu. Ini satu perjuangan untuk kelas ini juga. Kalau boleh mungkin ada tagline kah untuk kelas ni? Mungkin mula dari hari ini supaya semua bersemangat. Jadi saya tengok, cikgu tengok bukan sahaja memang sains sukan keputusan dia bagus di kelas ini, tapi untuk kelas C untuk mencapai 4 flat, kita kena tengok setiap subjek lah kan cikgu? Semua subjek kita kena tengok. Jadi kita bantu macam mana kita mau bantu, dan pelajar sendiri mempunyai peranan yang sangat besar untuk membantu diri sendiri untuk mencapai keputusan tersebut lah kan. Jadi dari saya itu sahaja. Terima kasih kerana mengadakan Jom Bual Santai. Santai janji sampai bersama ini Abang Fadli kan, tapi ini adik Fadli lah, bagi saya adik Fadli ni. Okey, jadi terima kasih juga. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nordin kerana idea yang sangat baik ini. Jadi teruskan ya. Terima Okey. kasih. Terima kasih. Okey, apa-apa pun saya tidak lupa juga ada rakan pensyarah saya di sini, Cikgu Mini, Cikgu Rohayu. Terima kasih sebab sudi join pada pagi ini. Jadi kita punya masa pun pukul 10.20 sudah. Jadi saya rasa cukup untuk sesi pengenalan. Kita jelas apa misi kita pada hari ini, visi kita pada hari ini, dan juga kita mengharapkan sesuatu yang baik-baik saja pada hari ini supaya apa yang kita kongsikan pada hari ini boleh memberi satu manfaat yang berterusan, bukan saja dari segi bentuk pelajaran ataupun tips dalam belajar, tetapi lebih kepada menghadapi segala bentuk cabaran, kekangan, terutama sekali dalam fasa-fasa pandemik COVID-19 ini. So, saya serahkan mic ini kepada kita punya jemputan untuk memberikan perkongsian dan juga meneruskan sesi bual santai janji sampai pada pagi ini bersama Abang Fadli. Okey, terima kasih. Ya, Fad. Silakan, Fad. Okey, sambil-sambil mungkin Cikgu Fadli, Abang Fadli kita tengah ingin menayangkan something. Mungkin kita boleh cerita-cerita pendek sini. Okey, idea sebenarnya hari ini adalah idea daripada penolong kanan tingkatan 6 Cikgu Flavia untuk melihat, sebab kita melihat sesi semalam ramai pelajar yang meluahkan perasaan dan juga idea apa yang keperluan yang diperlukan dan sebagainya. Jadi kita meneruskan kesinambungan itulah pada hari ini sebab kita melihat masa semalam itu mungkin agak pendek. Ramai yang ingin meluahkan pelbagai perkara. Jadi hari ini adalah slot khusus untuk kelas kita PU3 dengan harapan apabila kita ada ruang seperti ini kita boleh memanfaatkan pelbagai bentuk faedah, bukan saja dari segi belajar, mungkin dari segi cara untuk menghadapi tekanan hidup, cabaran hidup, dalam menunaikan tanggungjawab kepada keluarga dan sebagainya selain daripada diri sendiri. Ya, Cikgu Fad. Ready sudah Cikgu Fad? Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Okey. On you, Cikgu Fad. Abang Fad kita. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Nordin kerana sudi untuk jemput saya bersama-sama dengan adik-adik perayu di SNK Limbanak pada pagi ini.
Selamat pagi juga dan salam sejahtera diucapkan kepada Cikgu Flavia. Rakan saya semasa di SMK Datuk Peter Mojuntin dulu dan barisan pensyarah lah yang ada di dalam grup ni pada pagi ni, dan tidak dilupakan dan yang dikasihi adik-adik pelajar Perayu sekalian. Okey, terlebih dahulu saya minta maaf lah sebab saya punya line ni mungkin problem. So saya pakai saya punya handphone je ni. Okey. Jadi untuk pagi ni kita tajuk kita jom bual santai. Okey, jadi kita santai-santai saja. Kita sembang-sembang santai pada pagi ni. Yang penting apa yang saya nak kongsikan ataupun nak share pada hari ni, insya-Allah lah akan saya mengharapkan akan sampailah kepada adik-adik sekalian. Okey. Hari ni kalau sebelum ni saya dikenali sebagai Cikgu Fadli. Okey, hari ni jadi abang lah kan. Sebab sebenarnya macam Cikgu Nordin bagi tahu, sebenarnya saya dalam tempoh cuti belajar. Alhamdulillah lah rezeki tahun ni dapat sambung belajar ke peringkat PhD dalam bidang kaunseling. Jadi sama-samalah juga dengan pelajar-pelajar di SMK Limbana, kita sama-sama berjuang sebagai seorang pelajar. Okey. Jadi apa yang kita nak kongsikan pada pagi ini, okey. Kita pun tahu kan, okey, dalam keadaan pandemik COVID-19 yang melanda bukan hanya di dalam negara kita. Sebenarnya isu pandemik COVID ni adalah isu sejagat, isu seluruh dunia. Jadi nak tak nak, kita semua perlu orang kata perlu bersatu hati, perlu sama-sama memainkan peranan untuk menghadapi, anggap ini sebagai satu cabaran lah kan, satu cabaran dalam kita menuntut ilmu, dan anggap ini sebagai satu cabaran walaupun banyak halangan ataupun cabaran. Contohnya macam kita belajar sendirilah kan, kita tak dapat nak bersemuka, cikgu tak dapat nak jumpa student tak dapat nak jumpa cikgu, hanyalah berada di alam maya secara online. Walau bagaimanapun, kita kena teruskan juga kita punya pembelajaran. Okey. Jadi di sini sebenarnya ada saya nak share slide lah kan. Tapi sebab di handphone ni susah sikit, nanti saya akan send tempat Cikgu Nordin. Nanti mungkin Cikgu Nordin boleh tolong paparkannya. Okey. Jadi untuk hari ini saya nak share ada tak banyak, kita santai-santai saja. Okey, yang pertama sekali tentang COVID. Okey, secara ringkasnya lah kan. Okey, kemudian apa matlamat kita belajar, apa matlamat adik-adik masuk ke tingkatan 6, apa tujuan dia. Okey, dan yang ketiga kita akan bincang sikit tentang bagaimana nak menguruskan mengurus diri kita, mengurus masa kita, dan juga mengurus diri kita dari segi emosi, mengurus konflik, sebab benda-benda ni sedikit sebanyak mempengaruhi kita punya kehidupan seharian kita dalam keadaan pandemik COVID pada masa inilah kan. Okey, dan di sini juga nanti saya akan kongsikan sikitlah ya cara ataupun saya bagi nama istilahkan sebagai road to success. Okey, jalan untuk kita menuju kejayaan, jalan untuk kita menuju kecemerlangan. Okey, jadi nanti saya akan kongsikan dengan adik-adik. Saya send dulu PowerPoint ni tempat Cikgu Nordin. Mungkin Cikgu Nordin boleh tolong paparkan nanti sekejap ya. Send di WhatsApp kan? Iya, di WhatsApp. Okey. Jap.
Sekejap ya, masih lagi. Saya rasa saya punya line di sini lah ni, tak berapa nak okey. Okey. Dapat saya? Okey, dapat. On the way. Yeah. Sekejap ya, saya paparkan. Right. Okey, boleh nampak ya? Okey, Chun. Okey. So, we go to the next slide. Iya. Alright. Okey, kita tengok kepada slide yang kedua. Okey. Okey, pelajar tingkatan 6 versus belajar dalam fasa pandemik COVID-19. Okey, sebenarnya memang bukan kata setakat pelajar tingkatan 6 lah. Semua pelajar sama ada di sekolah maupun di peringkat IPT, apabila kita berdepan dengan pandemik COVID ni memang agak susah untuk kita belajar seperti biasa, ya, seperti sebelum ni. Jadi dalam keadaan norma baharu ni, nak tak nak kita sebagai seorang pelajar kita kena teruskan juga misi dan visi kita untuk menuntut ilmu, untuk mencapai apa yang kita dah mulakan sebelum ini. Okey, jadi tentang pandemik COVID ni, macam saya cakap di awal tadi, ini adalah isu sejagat ataupun isu seluruh dunia sedang menghadapi pandemik ini. Jadi kita anggap ini sebagai cabaran yang bukan terpaksa lah, yang kita kena sama-sama hadapi, okey, dalam norma baharu. Jadi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran masa ini, kita terpaksa menggunakan secara atas talian, sama ada Google Meet, dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi yang penting apa yang kita belajar itu kita sampai dan kita dapat memanfaatkan ilmu itu untuk kita gunakan untuk kita capai apa yang matlamat kita sebenarnya. Okey. Jadi saya rasa soal pandemik COVID ni kita semua pun sudah faham. Jadi kita kena anggap diri kita ni sebagai kelompok yang special lah. Tahun ni, tahun 2020, sebenarnya tahun 2020 ni ditunggu-tunggukan oleh semua orang. Apa yang akan berlaku, ya? Kita mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat istimewa. Walau bagaimanapun perancangan Tuhan itu lebih, orang kata lebih mengetahui apa yang dia nak jadikan. Jadi tahun ni kita terpaksa berhadapan dengan COVID ni. Jadi kita kena anggap, kita think positif. Kita kena anggap kita ni satu kumpulan ataupun kelompok yang special. Kita belajar dalam keadaan berdepan dengan satu isu global, satu isu sejagat. Jadi nak tak nak, kita kena think positif, kita kena fikir balik, okey, walaupun dalam keadaan pandemik, kita ada satu matlamat yang kita ingin capai. Okey, iaitu kalau sekarang kamu berada di tingkatan 6, okey, apa matlamat kamu masuk ke tingkatan 6? Okey, apa tujuan dia? Jadi kita kena fikir balik mana yang kita lebih utamakan. Memanglah kan bila disebut pasal COVID ni kita mesti utamakan kesihatan kita, betul tidak? Okey, jadi bukan kita tidak perlu abaikan kesihatan kita. Jadi disebab itulah secara dalam keadaan norma baru ni, okey, kita pentingkan kesihatan kita, kita terpaksa duduk di rumah, tak boleh nak keluar suka hati macam sebelum ni, tetapi matlamat kita belajar itu perlu diteruskan. Makanya guru-guru, para pensyarah perlu menggunakan pendekatan baharulah. Contohnya kita buat pembelajaran secara online. Maka anak-anak pelajar, okay, adik-adik pelajar tingkatan 6 ni perlu memanfaatkan sebaik mungkin. Gunakan peluang ini untuk kamu kejar matlamat kamu tadi tu. Letakkan matlamat itu sebagai yang utama. Okey. Jadi kita kena kembalikan kepada matlamat kita. Tanya pada diri masing-masing apa tujuan kita masuk ke tingkatan 6. Sebenarnya bila sebut ke tingkatan 6, saya sangat teruja, ya. Sebab tingkatan 6 lah
yang membawa saya kepada siapa saya pada hari ini. Okey? Ini kalau saya nak cerita lah kan, kita cerita sikit selingan lah kan, kita santai-santai. Okey, saya dulu belajar di sekolah menengah biasa juga. Okey, ambil SPM, tetapi masa SPM itu orang kata ialah kita macam belajar pun macam kisah tak kisah, ikut-ikut kawan. Sebab saya dulu masa SPM saya berada di kelas sains. Saya masuk kelas sains pun orang kata kalau ikutkan syarat kelayakan itu cukup-cukup makan je. Okey? Tapi disebabkan kita masa tu saya ikut-ikut kawan, okey, sebab best friend saya duduk di kelas sains, saya pun masuklah kelas sains. Sedangkan masa tu tak fikir pun sebenarnya apa matlamat nak belajar ni sebenarnya. Kemudian soal boleh catch up ke tak boleh catch up ke subjek sains macam yang just yang belajar sajalah macam tu, macam seolah-olah tak ada matlamat. Jadi bila SPM yang sebenar, okey, result saya memang orang kata boleh dianggap teruk lah. 4 sahaja saya kredit masa SPM. Jadi bila dapat keputusan SPM yang sebegitu, dengan nak mohon syarat ke universiti pun tak, orang kata susah lah kan. Jadi saya memikirkan satu cara yang saya boleh teruskan ataupun boleh ubah balik saya punya pencapaian akademik saya adalah melalui tingkatan 6. Itu pun masa tingkatan 6 itu saya terpaksa menunggu. Sebab seolah-olah saya masa tu terapung di atas awan macam itulah. Sebab nak masuk ke tingkatan 6 masa tu sebab result tak berapa bagus. Lepas tu saya di aliran sains, nak pergi ke aliran sains tingkatan 6 lagilah tak dapat kan. Jadi masa tu cikgu bagi tahu, okey, kamu kena tunggu dulu sebab kita nak settlekan yang aliran biasa ni dulu untuk tengok macam boleh masuk ke tidak macam tu. Jadi saya terpaksa menunggu. Orang lain sudah belajar 2 minggu di tingkatan 6, saya baru masuk. Saya tak ikut orientasi dan sebagainya. So masa masuk ke tingkatan 6 itulah bermula daripada hari pertama saya menjejakkan kaki ke kelas tingkatan 6, saya telah bertekad. Okay, nak tak nak, saya kena ubah balik saya punya pencapaian akademik saya kena set satu matlamat baru untuk saya capai apa yang saya mahu dalam hidup. Okey, bila kita tengok kawan-kawan kita masuk ke universiti, buat diploma, kita duduk di rumah, kita akan rasa rendah diri. Okey, rasa macam yang, apalah guna kita belajar sebelum ni kalau tak dapat pergi mana-mana. So di situlah saya bertekad, tingkatan 6, saya kena gunakan platform tingkatan 6 ini untuk belajar sebaik mungkin, untuk gunakan masa dan peluang yang ada untuk buat yang terbaik. Okey. Jadi saya mengharapkan adik-adik yang ada bersama saya pada pagi ini, kamu gunakanlah peluang dan ruang yang ada dengan kamu sekarang berada di tingkatan 6 ini untuk belajar betul-betul. Okey? Kerana bila kamu sudah masuk ke tingkatan 6, selangkah kaki kamu sebenarnya sudah berada di universiti. Tinggal kamu angkat sebelah sahaja lagi kaki kamu untuk berada betul-betul di universiti. Sebenarnya tingkatan 6 sekarang sangat mudah berbanding dengan zaman saya ataupun zaman guru-guru kamu sebelum ini. Okey? Jadi saya mengharapkan anak-anak yang adik-adik yang ada bersama saya pada pagi ini, teruskan perjuangan kamu. Okey? Jangan anggap isu COVID ini kamu gunakan, kamu ambil peluang ini untuk relax lah, santai-santai, tak ada pun pergi sekolah. Lepas tu kelas online, terpulang nak ikut ke tak ikut sebab cikgu tak nampak. So tak boleh macam tu. Sebab kita kena kembali kepada matlamat asal kita. Kamu masuk ke tingkatan 6, kamu ada matlamat yang kamu ingin capai. Iaitu majoriti bila kamu masuk ke tingkatan 6 adalah kamu mau masuk ke universiti. Ataupun paling tidak dengan sijil STPM kamu boleh gunakan untuk mendapat kerja yang lebih bagus berbanding dengan SPM. Okey, jadi di sini kita kena setkan matlamat kita yang jelas, yang betul-betul, yang realistik, yang boleh dicapai. Okey.
Jadi selain daripada itu, untuk mencapai matlamat diri ini, matlamat kita ni, kita perlu mengurus diri kita. Jadi sebab itulah saya letakkan di sini pengurusan diri itu penting. Yang pertama sekali, kita perlu mengurus masa kita. Okey, apatah lagi dalam keadaan sekarang ini. Okey, masa kita belajar, okey, kelas online. So kamu kena alert. Okey, hari ni ada kelas apa, besoknya kelas apa. So pastikan kamu ikut, okey, jadual tersebut. Jangan kata, alah hari ni saya tak minat lah nak belajar. Jangan macam tu. Bila datang saja pemikiran ataupun perasaan begitu, cepat-cepat tune dia balik. Ingat balik apa matlamat kita belajar. Okey, kemudian kita kena seimbangkan juga, okey, antara rutin harian kita dengan tanggungjawab kita belajar. Biasalah bila kita duduk dekat rumah, mak ayah kita kadang-kadang minta buat kerja itu ini kan. So kamu kena balance kan. Okey, maksudnya kamu tahu okey bila dari pukul berapa ke pukul berapa kamu kamu kena ikut kelas, lepas tu rutin harian di rumah tu, okey bila masa kamu nak buat. Maksudnya pengurusan masa rutin harian itu perlu diseimbangkan. Kamu kena ada jadual lah macam tu. Jangan kata buat jadual nanti tak ikut, tak boleh lah ya. Okey. Kemudian sikap dan disiplin diri. Okey. Kita mesti orang kata bila kita buat sesuatu tu mestilah yang berterusan. Jangan kata, okey hari ni ikut suka, nak buat, tak nak buat, tak buat. Tak boleh. Kita mesti berterusan ataupun mesti committed lah dengan apa yang kita buat. Okey, ini apa yang mendorong kita adalah sikap kita. Okey, sikap kita, disiplin diri kita, okey, yang membawa kita untuk mencapai apa yang kita mahu. Okey. Kemudian dari segi pengurusan emosi, okey, pengurusan emosi dan juga pengurusan konflik. Okey, biasalah kan, kita sebagai manusia biasa, kita tidak boleh lari daripada menghadapi stres ataupun tekanan dan juga konflik-konflik tertentulah dalam kehidupan kita. Okey, apatah lagi konflik remaja macam adik-adik ni kan. Okey, mungkin konflik percintaan dan sebagainya. Okey, itu perkara yang normal. Jadi bagaimana kita mengurus emosi dan juga konflik itu apabila kita berhadapan dengan sesuatu konflik ataupun sesuatu keadaan yang boleh mendatangkan emosi yang tidak bagus kepada kita. Okey, Abang Fadli bagi contoh lah ya. Okey, kamu sekarang ni katakanlah isu yang utama lah, yang biasa lah kan dekat sekolah. Okey, konflik cinta lah kan. Biasalah kalau student form 6 ni kan. Okey, dulu masa SPM, masa form 4, form 5, dia tengok kawan dia macam tak berapa je kan. Tiba-tiba masuk form 6 ni, bila dah tak pakai uniform sekolah, pakai baju biasa, dressing lawa-lawa, handsome pula si Mamat ni. Aduh kan? cantik. Lepas tu yang lelaki pula tengok yang perempuan ni, wah, cute lah pula budak ni. Dulu masa form 4, form 5 macam tak berapa je. So mungkin di situ timbul bibit-bibit cinta kan. Okey. Terus teranglah secara jujurnya. Okey, tak salah kamu nak jatuh cinta di bangku sekolah. Tapi adakah kamu betul-betul bersedia untuk mengurus perasaan itu? Okey? Adakah kamu bersedia untuk berhadapan dengan konflik percintaan itu? Mana yang lebih utama? Okey, kamu nak bercinta ke kamu nak belajar? Okey. So kalau dua-dua kamu nak kejar, mesti balance. Okey. Itu secara ringkasnya lah ya. Okey, mungkin kalau lepas ni kalau nak ada apa-apa isu ataupun apa-apa nak tanya, boleh tanya lah ya. Boleh chat, WhatsApp dan sebagainya. Okey. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, okey, kita tengok kepada slide yang seterusnya. Okey. Sebab kita tengok kepada slide seterusnya, road to success. Okey. Bagaimana kita nak mencapai kejayaan? Bagaimana kita
meletakkan satu landasan untuk kita capai matlamat kita tadi tu. Okey. Di situ kalau adik-adik boleh tengok, okey, kalau perasan lah kan. Okey. Kalau perasan, okey. Saya gunakan Road to Success ini dengan menggunakan nama saya. Okey. Ini pun bila saya buat, okey, bila saya mengeksperimenkan diri lah kan dengan langkah-langkah ini. Jadi tertimbul idea untuk okey, kenapa tidak saya gunakan formula ini untuk bantu adik-adik dan bantulah semua pelajar-pelajar lainnya. Okey, first kita tengok F. Okey, fix. Apa yang kita kena fix dulu? Iaitu matlamat kita. Okey. Matlamat kita tu kita kena fix betul-betul. Kena tetapkan betul-betul. Dan matlamat itu adalah matlamat yang betul kita boleh capai. Mesti yang matlamat yang realistik. Okey. Bila kita sudah ada satu matlamat yang kita ingin capai, maka kita akan bertindak. Okey. Kita akan bertindak ke arah mencapai matlamat itu. Kita act. Okey. Act toward your goal. Okey. Apa tindakan yang kita perlu lakukan untuk kita mencapai matlamat tersebut. Contohnya macam sekarang lah, okay, kamu berada di tingkatan 6 kan. Of course lah, bila berada di tingkatan 6, macam tadi saya terdengar apa yang harapan Cikgu Flavia, iaitu paling minimum pun kamu perlu target dapat 3.0, betul tidak? Jadi, bila kamu sudah meletakkan target itu, apakah tindakan kamu untuk mencapai 3.0 itu? Bagaimana usaha-usaha ataupun strategi cara belajar kamu untuk dapatkan 3.0. Okey. Jadi bila kita sudah buat itu, bila kita sudah bertindak itu, selain daripada buat tindakan itu, kita kena develop. Apa yang kita perlu develop? Apa yang kita perlu kembangkan? Potensi-potensi ataupun kemahiran-kemahiran yang sedia ada di dalam diri kita. Kita serlahkan. Okey, serlahkan potensi-potensi itu, kemahiran-kemahiran itu untuk membantu kita. Okey, untuk membantu kita mencapai matlamat yang kita telah tetapkan atau kita telah setkan tadi. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, kita perlu learn, L. Okey, L itu learn. Apa yang kita perlu belajar? Belajar perkara-perkara baharu, kemahiran-kemahiran baharu yang boleh menjadi nilai tambah kepada potensi sedia ada ataupun kemahiran sedia ada yang ada dalam diri kita. Okey. Jadi kita kena belajar. Okey, bila di sekolah kamu belajar sesuatu yang baru daripada guru-guru kamu, daripada rakan-rakan kamu, sebab tak semestinya kita tahu semua benda. Kadang-kadang bila kawan kita cerita tentang sesuatu perkara, kita akan terfikir, oh ya kan, kenapa saya tidak buat macam ni ya? Oh kenapa saya tak terfikir sebelum ni ya? Maksudnya, you learn something daripada kawan-kawan you. Okay. Jadi kita ambil semua benda-benda baru tu, okay, untuk kita perkukuhkan lagi apa yang sedia ada pada diri kita. Okay. Kemudian, langkah yang seterusnya adalah evaluate. Okay. Kita sudah buat F, kita sudah ada A, kita sudah ada D, kita sudah ada L, kemudian kita masuk kepada E, evaluate. Apa yang kita perlu evaluate? Apa yang kita perlu nilai? Kita tengok apa yang kita telah lakukan, okay, ke arah mencapai matlamat tadi. Okay. Kalau boleh, kamu senaraikan, listkan apa yang sudah kamu buat. Okey, untuk capai matlamat saya sudah buat ini. Nombor 1 saya sudah buat, nombor 2 saya sudah buat, nombor 3 saya sudah buat. So, tengok. Okey, 1, 2, 3, 4 itu, okey, mana yang perlu ditambah baik? Mana yang perlu dikekalkan? Okey, mana lagi yang part-part yang perlu di-improve? Okey, begitu jugalah bila kita belajar, okey, kamu nak dapat 3.0, 3.5, 3.5 ataupun 4.0. So kena tengok setiap subjek itu, of course kamu ada target kan? Okey. Jadi tengok setiap subjek itu, okey, mana lagi yang part kamu perlu improve. So itu maksudnya kamu kena evaluate. Okey.
So bila kita sentiasa membuat penilaian, bila kita sentiasa evaluate apa yang kita telah buat, kita akan nampak mana yang kita sudah okey, mana yang kita perlu tambah baik, mana yang kita perlu kekalkan. So bila kita sudah buat begini, maksudnya ini akan, evaluation ini akan menambahkan lagi keyakinan kita untuk menuju matlamat kita tadi tu. Okey. Jadi dengan membuat penilaian ini kita akan nampaklah, okey, rupanya saya sekarang ni sudah berada pada step ini. Sikit je lagi saya nak capai apa yang saya nak. Jadi saya kena teruskan. Saya kena buat yang terbaik. Walau apa halangan yang datang, saya kena lalui. So kena ada self motivation macam tu. Okey. Kemudian yang terakhir, why. Okey. Why itu maksudnya yes. Apa yang berlaku dalam diri kita, apa yang kita hadapi, kita kena sentiasa buat self talk. Okay, buat apa, kita kena selalu cakap pada diri kita, yes, I can do it. Yes, I can achieve. Maksudnya bila kita yakin, kita mengiyakan apa yang kita buat itu adalah yang terbaik, apa yang kita buat itu adalah sesuatu yang betul untuk kita capai matlamat kita, insya-Allah kita akan dapat capai apa yang kita mahu. Jadi melalui formula Road to Success ini, saya mengharapkan adik-adik semua dapat orang kata dapat ambil lah, walaupun tak semua, cubalah ya. Cuba ambil, cuba letakkan dalam diri masing-masing, okey. Kamu masukkan nama saya ni, Fadli ni, dalam diri kamu, okey. Dan saya pun akan sentiasa bersama dengan kamu. Okay, maksudnya Fadli itu ada dalam diri adik-adik. Okey. Jadi perlu selalu buat self motivation. Yang yes itu perlu sentiasa. Bila kita bangun pagi, setiap pagi gunakan yes itu sebagai pembakar semangat kita. Yes, hari ini saya bangun dengan penuh semangat untuk saya ikut kelas Cikgu Nordin. Contoh macam tu. Yes, hari ini saya bangun pagi, saya kena bersemangat untuk saya belajar benda ni. Okey. Jadi kita nampak dekat situ ya. Nak berjaya sebenarnya bukan senang. That's why lah saya buat template ini ada naik turun dia, betul tidak? Okey. Jadi sebab naik turun itu juga menggambarkan cara laluan kita itu. Tak semua kita akan melalui jalan yang lurus. Okey. Sebenarnya liku-liku ataupun cabaran dalam laluan itulah yang mengajar kita, okey, erti ketabahan, erti kesabaran, ya, erti berdikari dan sebagainya. Maksudnya banyak pengajaran yang kita dapat daripada kita start daripada mula sampailah kita capai apa yang kita nak, okey, yang kita mahukan dalam kehidupan kita. Jadi yalah, saya mengharapkan apa yang saya sampaikan ini, okey, mungkin dalam masa yang singkat ini tak banyak kita dapat kongsikan, tapi saya mengharapkan apa yang setakat mana yang saya kongsikan ini dapat membantulah adik-adik, okey, ataupun anak-anak saya ex-DPM yang masuk ke Perayu di SMK Limanak. Teruskan perjuangan kamu, ya. Saya yakin yang kamu dapat buat yang terbaik, okey. Walaupun dalam keadaan pandemik COVID ni, anggap ini sebagai satu cabaran yang perlu kamu hadapi untuk kamu genggam satu kejayaan di masa akan datang. Okey. Jadi bila kamu dah berjaya nanti, kamu akan ingat balik betapa apa orang kata manisnya perjuangan kamu pada masa sekarang ini yang membawa kamu kepada masa depan kamu. Okey. Mungkin ada yang nak tanya ke ataupun nak share, sebab saya guna handphone, saya tak boleh nak tengok apa komen. Mungkin ada nak tanya secara lisan, saya boleh jawab dekat sini. Okey, Cikgu Fadli, di sini saya ada paparkan juga kalau ada siapa-siapa yang sudi follow dan juga ingin mengikuti bertanyakan dengan Cikgu Fadli, Abang Fadli kita ni,
apa-apa, boleh direct PM dan juga boleh direct WhatsApp lah kan? Boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Sebab saya punya Facebook, saya punya IG, saya punya WhatsApp memang sentiasa open lah untuk siapa-siapa ya. Saya tak pernah orang kata tak pernah pilih lah siapa nak jadi friend saya, siapa nak follow saya, tak pernah pilih ya. Okey. Jadi mungkin ada perkongsian ke daripada adik-adik pelajar kita? Okey. Jadi kita buka kepada pelajar-pelajar untuk meluahkan apa saja yang terbuku di hati, di minda, supaya kita boleh kongsikan dan kita cuba cari jalan penyelesaian. Kebetulan hari ini kita ada orang yang boleh menasihatkan kita dalam kita menghadapi apa-apa perkara masalah, dan cuba gunakan platform ini untuk kita lebih terbuka, buka minda kita, buka hati kita, buka mata kita untuk kita sama-sama belajar. Bukan saja daripada kamu sebagai pelajar, saya juga sebagai seorang guru juga perlu memperoleh something ya daripada Abang Fadli kita hari ini. Okey, sebelum tu saya mula dulu lah kan, Fadli. Okey, ya. Saya ni cikgu sains sukan. Sometimes saya ada satu isu dalam diri saya, iaitu saya ni tidak boleh mengawal rasa marah dan juga kecewa apabila pelajar saya tidak mengikuti arahan ataupun permintaan saya, terutama sekali dalam menyelesaikan tugasan lah. Jadi saya ni kalau boleh tidak mau marah. Saya lebih suka pendekatan diplomasi. Jadi mungkin ada tips daripada Abang Fadli supaya saya ni lebih kuat untuk membuat pertimbangan yang lebih baik. Ya. Okey. Okey, thank you sir. Okey, saya cuba jawab lah ya. Okey, sebenarnya bila bukan kata Sir Nordin lah kan. Saya sendiri pun saya meletakkan diri saya sebagai, kalau saya meletakkan diri saya sebagai guru subjek, okey. Of course lah, bila kita mengajar, kita nakkan pelajar kita tu, orang kata apa yang kita ajar tu satu dia dapat, okay, 100% dia dapat dan dia faham. Dan bila kita bagi tugasan, kita mengharapkan dia dapat buat dengan baik, okay, tugasan tersebut, hantar on time, lepas tu kalau tak faham tanya, kemudian bila exam dapat markah yang cemerlang. Okay. Saya rasa kalau saya jadi guru subjek pun memang begitu, dan saya pernah jugalah sebelum ni cuba untuk mengajar kan. Bila berada di dalam situasi guru subjek memang begitulah. Student tak buat, student tak faham, kita akan rasa satu perasaan yang satunya kita akan tengok pada diri kita. Apa lagi salah kita yang menyebabkan dia orang tak buat? Macam tu. Tapi kadang-kadang kita kena tengok jugalah kan pada diri kita. Okey, satunya pelajar ni dia punya kemampuan itu adalah pelbagai tahap penerimaan dia. Kadang-kadang student ni bila dengan guru, okey, dia macam mana? Satu dari segi sikap lah kan. Bila ditanya, okey, kamu faham? Oh ya, faham. Tapi bila hasilnya disuruh buat, tak capai sebagaimana yang mereka kata mereka faham tu. Jadi satunya bila kita kena tengok jugalah, okey, berapa ramai student yang okey, berapa ramai student yang tak okey, itu satu. Kemudian cuba menyelami, kalau memanglah kadang-kadang di dalam kelas tu sebab ramai, susah untuk kita menyelami satu-satu kan. Tapi kita cubalah yang sebaik mungkin, kenal pasti apa isu yang mereka hadapi. Dan begitu juga dengan student lah. Okay, di sini saya nak pesan jugalah dengan adik-adik student ni. Okay, kalau di dalam kelas, apa yang guru kamu ajar, okay, kalau kamu tak faham, bagi tahu betul-betul kamu tak faham. Mana bahagian yang kamu tak faham. Jangan kamu main angguk saja. Nanti apa yang kamu belajar itu tak sampai sebenarnya konten itu. Jadi bila konten itu tak sampai, okey, kamu pun bila disuruh buat tugasan, kamu tak tahu macam mana nak buat, ataupun tugasan yang kamu buat itu dari segi kualitinya kurang. Jadi tak boleh macam tu.
kena saling orang kata bekerjasama lah, saling faham memahami guru dengan student macam tu. Okay. Dan especially dari sudut pelajar lah kan, kamu tak boleh kata buat tak kisah dengan apa yang diajar oleh guru kamu tu, sebab apa yang diajar itu adalah semuanya yang penting untuk kamu. Jadi nak tak nak kamu kena belajar betul-betul, belajar dengan baik. Okay, jangan kata alah sebab senodi garang lepas tu kamu buat tak kisah. Tak boleh macam tu. Cikgu garang sebab dia nak ajar kamu, nak beri kamu ilmu dan nak pastikan kamu dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Bukan kata untuk cikgu tetapi untuk diri pelajar itu sebenarnya. Okey, saya rasa menjawab. Ya, sangat menjawab. Sebab saya pun sendiri kadang-kadang lose control dalam kita menghadapi pelbagai halangan dan cabaran ini. Kadang-kadang saya sendiri pun boleh lost track. Saya boleh tiba-tiba marah. Kadang-kadang satu hari itu saya boleh jadi baik sebaik-baiknya, tapi besoknya bertukar menjadi sangat orang Kelantan apa? Baking. Okey, jadi saya sedaya upaya untuk mencari jalan bagaimana saya hendak memastikan anak-anak didik saya ni dapat manfaat lah, itu yang paling penting. Bukan saya marah atau suka-suka mendenda atau suka-suka dan sebagainya. Tapi saya ingin melihat mereka ini tidak mensia-siakan peluang mereka berada di tingkatan 6, sebab menjadi salah satu tanggungjawab yang paling besar pada saya sebagai seorang guru dorang ni untuk memastikan mereka ini jangan lost track. Kita juga pernah gagal pada peringkat awal. So kita tak nak mereka pun malas. Dan kalau boleh janganlah diorang masuk ke kluster malas dan gagal itu, sebab memang tidak best. Betul kan Cikgu Fali? Ya, betul. Okey, kita buka kepada yang lain juga, pelajar-pelajar untuk meluahkan perasaan di sini. Mungkin juga ada daripada Cikgu Mini, Cikgu Rahayu, Cikgu Flavia mungkin boleh meluahkan something kepada anak-anak didik kita ni. Macam mana Nelly? Nelly mungkin ada? Ya, mungkin ada dalam kalangan student yang nak share. Ya, share experience kan? Tengah fikir. Kejap cikgu tengah fikir. Aboy Nelly, apa lagi mau difikir tu? Okey. Saya membawa kepada satu isu lah. Apakah peranan pelajar kalau nampak cikgu dia pada hari itu mood dia tidak bagus, tetapi mereka tidak tahu apa mekanisme ataupun cara macam mana mau mendekati cikgu dia pada hari itu mood cikgu sangat tidak bagus. Mungkin ada tips. Okey. Ada pelajar yang nak jawab? Cikgu, kalau kami lah nampak Cikgu Nurdin paling bikin takut kalau marah kalau di sekolah lah. So kalau kami nampak dia moody kan Cikgu, kami diam. Mau fokus juga lah kalau dia moody, tapi kami lebih suka dia punya cheerful part lah, because like kalau dia cheerful kami pun happy nih tadi macam tu. Okey. Lagi. Saya sangat suka kamu bagi tahu apa masalah saya. Serius. Please bagi tahu saya supaya saya boleh baiki diri saya. Thank you Ellie. Love you. Full belakang. Rar. Alah cikgu, abang Pat keluar satu. Cikgu Pat masih lagi ada di dalam mana tu, Wan? Ya. Dengarkan suara saya?
Sorry cikgu, line saya slow kali. Okey, mungkin ada lagi yang nak share? Assalamualaikum, dengar ke Din? Ya Kak, dengar. Boleh dengar kan? Ya, ada Okey, kecil sikit lah tapi masih boleh dengar. Okey, saya Cikgu Rahayu. Saya punya masalah ni terbalik dengan Cikgu Nordin. Saya ni terlampau bagus. Bukan bagus dari segi apa, terlampau lembut hati. So biasanya budak-budak ni, sorry ya kelas, budak-budak ni selalunya, saya ni terkebelakang tau, bukan terbelakang dari segi apa. Kalau saya punya kerja, diorang pandai kasih lambat. Mesti Cikgu Nordin punya kerja dulu tu kasih siap, baru saya punya kerja. Itulah tu masalah dia. Jadi hati yang saya akan okey sejak, bukan saya ni pun pemarah juga tapi tidaklah begitu. Jadi biasanya begitu. Cikgu Rahayu okey je tu, nanti je kita kasih siap. Jadi diorang akan tumpu tu. Sains sukan tu diorang kasih first kasih siap sebab Cikgu Nordin nanti marah diorang. Saya itulah saya punya masalah. Itulah pasal. Okey, Cikgu Yu. Okey, mungkin kadang-kadang cikgu kena macam mana mau cakap kena pandai gertak juga pelajar-pelajar ni. Ya. Kadang-kadang bila kita terlampau apa orang kata berdiplomasi dengan diorang, ini ingat pelajar-pelajar, okey, jangan kamu ambil kesempatan dengan cikgu-cikgu kamu. Okey. Maksudnya jangan kata kamu pilih subjek. Okey, subjek ni sebab Cikgu Nordin garang, kamu kena dahulukan subjek Cikgu Nordin. Jangan. Mana-mana subjek adalah penting dan orang kata kamu kena balance kan. Semua tu penting, jadi kamu kena buat semua tu sama rata lah. Okey. Jadi kadang-kadang mungkin Cikgu Rahayu pun boleh kadang-kadang tu kan kasih gertak juga murid-murid kita ni, supaya diorang biar diorang terkejut sikit. Oh, rupanya pandai pula Cikgu Rahayu ni marah ataupun macam itulah. Bukan kata kita marah sangat kan, tapi supaya mereka sedar bahawa semua subjek tu penting dan perlu diberi keutamaan. Jadi murid-murid pelajar-pelajar ni, kamu kena pandai manage kamu punya masa. Bila masa kamu nak siapkan kerja sains sukan, bila kamu nak siapkan kerja Cikgu Rahayu dan guru-guru lain lah. Maksudnya macam saya cakap di awal tadi, okey, pengurusan masa kamu itu paling penting supaya kamu boleh meletakkan semua subjek itu di aras yang sama tinggi. Okey. Okey, mungkin ada lagi pandangan ke mungkin cikgu-cikgu lain ataupun pelajar sendiri nak share? Cikgu. Ya Nelly. Hai Nelly. Hai Cikgu Fadli. Ya. Mau share pasal, mungkin kalau saya start mungkin dorang baru akan mula lah, sebab soalnya dorang ikut ketua kelas kan. Jadi Okey Pak. semua cakap pasal cabaran belajar masa pandemik. Macam kira mula apa yang saya rasa, mungkin kawan-kawan lain pun rasa juga. Dia punya Okey. Teruskan. Gambar nih, gambar. Hah? Buka kamera Kenapa Bang. nih? Ini mau juga tengok. Oke. Saya rasa bagi saya cabaran saya macam mana mau cakap apa? Okey. Memang sangat Teruskan, mencabar lah, Nelly. sebab kita tidak dapat bertemu fisikal. Sebab sebelum ini kami sudah terbiasakan memang memang dari kecil sudah memang selalu pergi sekolah jumpa cikgu, jadi macam terbiasa dengan tuh gaya kehidupan yang begitu. Jadi sekali tiba-tiba di tahun macam semua berubah lah, boleh dikatakan tidak juga lah 360 derajat, sebab masih boleh belajar. Okey, iya. Tapi macam cabaran dia tuh bila kalau di rumah kan tuh tekanan. Sebab lain lagi kita mau macam
sudah lah kita tidak dapat jumpa cikgu. Jadi kadang-kadang apa yang dorang bagi itu kadang-kadang tidak paham. Tapi bila kita tanya, dorang bagi tau lah. Cuma bagi saya kalau yang fisikal tuh dia lebih membantu. So, saya boleh cakap kalau mau tengok result SEM 1 sama SEM 2, bila SEM 1 tuh macam dia sedikit. SEM 2 saya rasa saya menurun disebabkan keadaan beginilah. Macam tuh macam cabaran dia macam dia susah mau belajar bila sendiri sejak sama macam memang perlu ada guru lah yang selalu bimbing. Ya, begitulah juga. Ya begitulah dia punya perasaan dia yang macam keyakinan tuh kurang lah. Macam selama ini macam sebelum ini kan macam mau target contoh lah 3.5 macam mau bersemangat lah mau target tuh benda. Tapi lepas COVID, pandemik semua ini kan terus tuh semangat pun makin kurang. Tapi memang berusaha juga lah. Cuma tuh semangat saja yang kurang. Cikgu boleh dapat kah? Cikgu tidak dapat tu. Jadi Nelly boleh tu. Dapat. Dia okay tu. Ya, dia dapat. Cuma line mungkin belum ada berapa bagus. Ya. Ya, okey dia tu. Cuma mau usaha sikit lah. Okay, dia tu. jangan gitu. Tidak lah. Okey Nelly, mungkin line cikgu Abang Fadli kita ni ada kurang sikit. So saya tambah sikit lah sementara dia tunggu dia. Okey, kalau saya lah Nel, anak-anak semua tidak kira lah yang ambil ekonomi ataupun sains sukan dan juga semua yang mengambil pengajian AM dan juga PP. Apa yang saya harap ialah komunikasi lah. Berkomunikasi, sentiasa berkomunikasi dengan cikgu-cikgu lah. Itu yang kami harapkan sebab kami tidak tahu apa masalah kamu. So, kalau boleh sentiasalah berhubung dengan kami, WhatsApp, jangan sendiri-sendiri, jangan simpan sendiri. Ya. Ya, setuju tu Den. Diorang kena maksud yang WhatsApp ni okey juga diorang ni. Cuma ada beberapa orang yang terlampau pendiam yang kita susah kita mau tahu diorang okey ke tidak ke. Angela ada ke? Angela betul. ada kan ya Angela? Tak pasti dia ada ke tidak. Dia buat kerja sebenarnya. Cuma itulah kadang-kadang itulah tu kita tanya satu dia jawab satu tu. Dia tidak akan lebih. Ya, betul. Itu yang kami harap lah. Macam ramai yang tidak pernah mau message cikgu-cikgu. Kurang, jarang. Sebab kami tidak tahu apa masalah kamu. Kenapa lambat hantar tugasan? Kami tidak tahu apa masalah. Mungkin ada masalah dari segi talian ataupun handphone ataupun macam-macam. Tapi kami tidak tahu masalah dia. Kalau kami tahu, kami akan buat pertimbangan yang sewajarnya. Dan kami juga tidak akan menyusahkan walaupun sedikit anak-anak didik kami ni. Sebab kami juga faham macam mana susahnya itu. Susahnya belajar dalam keadaan sekarang. Sebab itulah sebaik yang boleh yang 32 orang ini sentiasa ada peranan untuk berkomunikasi. Komunikasi itu adalah sangat penting. Jadi bila ada communication breakdown, itu yang kamu pun belajar. Dalam sains sukan pun ada kemahiran komunikasi. Dalam PP pun ada kemahiran komunikasi. Dan benda komunikasi itu adalah sangat penting dalam organisasi. Organisasi kita ni adalah kelas kita lah. Okey, kelas kita. Ada juga yang tidak mau belajar because of dia rasa semakin sukar. Macam yang kena share tadilah, cikgu Abang Fadli tadi share, cuba untuk cari balik jalan dan sebagainya supaya matlamat itu kekal pada tahap dia lah, pada posisi dia.
Sebab kamu ada masa lebih kurang 3 bulan saja lagi sebelum menamatkan pengajian. Masih lagi sempat untuk membuat perubahan. Dan kamu perlu mendekatkan diri dengan cikgu-cikgu kamu lah. Cikgu Ayu, Cikgu Mini, saya, Cikgu Zamli, Cikgu Johar. Itu adalah cikgu-cikgu kamu yang sentiasa perlukan um, hubungan yang sangat-sangat bagus dengan kamu lah. Okey, mungkin Cikgu Ayu boleh tambah. Nampaknya Abang Fadli kita terkeluar, mungkin line dia tidak okey. Mungkin Cikgu Ayu boleh tambah. Ya, betul lah tu. Setuju sangat-sangat. Tapi cikgu puji jugalah kelas ni. Bagus. Pukul kan Nekrin pukul 11 malam pun boleh hantar tugasan, okey lah. Jadi cikgu gembira juga sebenarnya. Ramai yang okey sebenarnya Din, cuma itulah risau beberapa orang yang macam tidak memunculkan diri ni merisaukan juga sebenarnya. Ya, betul. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi kita tak tahu apa jadi. Contoh cikgu ambil, okey, cikgu puji juga macam Stephanie, walaupun dia tidak aktif di grup, tapi dia pandai WhatsApp saya. Jadi macam saya okey. Dan dia akan siap dia punya kerja lah. Itu memang okey lah. Dexter boleh respon ke Dexter? Dexter ada. Dexter ada. Cuba cakap sikit cikgu mau dengar. Ya, Dex. Cuba bagi tahu dulu Dex, apa masalah kau Dex? Share dengan kami. Cikgu balik. Tolong dulu Dexter. Dia azam baru kali cikgu. Dexter, Sean. Ya. Dexter. Sean okey sikit lah. Dexter, tolong cakap. Okay, Sean. Come on, Sean. Tapi sama nama muka selain handsome. Mau tunjuk semnya handsome man, boleh kah? Boleh lah kalau Boleh, itu Sean. boleh lah. Hai Sean. Hai cikgu. Boleh Cikgu, tuan kasih tunjuk saya lah muka handsome. Ya Pak. Okay, Cikgu Fadli sudah ada masuk. Iya, pandai hilang-hilang saya. Betul, apa? Faham. Ini cabaran juga. Betul, cabaran. Come on, Okay, Sean. Sean, teruskan. Selepas Sean, saya mau dengar daripada Dexter. Sabar, saya cari skrip dulu. Okay, Dex. Share dulu, Dex. Something. Stanley left. Takut kena tanya kali. Dexter. Levi's, ada something? McLean, saya jarang-jarang dapat suara dorang. Si Levi's tu cikgu, macam dia ada soalan tadi dia tanya. Mana satu? Ada tadi itu. Levi's, mana satu? Levi's. Ya, coba Levi's. McLean. Kami mau tahu juga. Kenapa ada? Sean. Coba dulu Sean. Ya, Sean, teruskan. Hai. Okay, saya cuba ya. Chelsea. Mungkin ada Chelsea something. Tidak tahu apa macam. It's okay. Chelsea antara yang pendiam juga nih. Kalaulah. Ya, Brenda. Ya, teruskan. Evelyn, ya, Evelyn. Michelle. Michelle saya quite surprised. Dulu masa Sem 2 dia sangat susah untuk get involved dengan dalam kelas. Tetapi Sem 3 ini dia tidak pernah gagal untuk ikut mana-mana kelas. Mungkin si Michelle ni boleh share sikit. Michelle? Cuba Michelle. Macam mana apa yang Michelle sudah buat ni? Apa yang berlakunya sebenarnya Michelle? Ya, mungkin boleh share.
Ada? Dave, something? Something you want to tell us, to share with us? Semualah. Kami perlu, sebenarnya kami sangat-sangat perlu respon daripada semua. Please, janganlah diam-diam. Ini sajalah peluang yang kita ada. Baru cikgu mau cari Stanley kan sudah pula dia left out. Ya. Si Okey, Shanti, Teres. Chelsea tadi tu kan cikgu. Ya. Chelsea walaupun dia pendiam, dia paling laju ni buat KK. Mau siap tu? Ya. Paling cun lah. Sorry lah yang lain. Cikgu yang dia yang paling laju lah, bagus. Ya. Bagus. Itu walaupun dia pendiam tapi respon dia dia selalu WhatsApp lah. Itu yang bagus ya. Ni Bolkia ni on and off ni. Itu betul. Itu mau komen juga. Dah tahu ni kenapa. Cikgu tahulah kamu terror juga kan, tapi tak boleh tu begitu tu, mesti juga keluar, mesti juga respon, mesti bagi tahu juga apa masalah. Belum terpanjang tu dia punya KK tu, masih lagi dalam kedudukan yang sama, belum ada improvement tu. Bolkia tak boleh bercakap ke Bolkia? Dah tahulah. Saya ni kan sedih juga ni kalau tiada siapa-siapa yang respon sebab ini Yang biasa very aktif dia no. Usaha saya, usaha Cikgu Fadli, usaha Cikgu Rahayu untuk kami faham bah. Dayang, biasa Dayang bercakap paling aktif ni melayan saya ni. Dayang, Hevelyn, Teres. Kenapa keluar? Keluar sudah. Kira cikgu yang masalah sama cikgu kalau ceritanya lebih habis cikgu. Hai Dayang. Hai cikgu. Okey, share sikit. Siapa cikgu? Share lah pengalaman berada di Form 6. Mau habis sudah kan? Tidak pengalaman juga kena lockdown. Cikgu Fadli. Ya, Nelly. Cikgu sudah balik kah? Cikgu sudah balik ke Kelantan? Belum, masih sini. Oh, Babul Lila kupi-kupi. Mbak Cikgu kupi-kupi lah. Bila lagi? Susah Cikgu kenapa Cikgu belum balik? Apa tu? Kenapa Cikgu belum balik? Flight masih cancel? Tak juga. Mungkin tengoklah dalam next week begitu. Cikgu mau Christmas ini. Kelantan ada Christmas kan Cikgu? Dia pindah Sashan, dia berhijrah. Tahu. Jadi kau bila mau bercakap? Bercakap sudah nih. Okey, Saya Syan. tegur nih. Sama Syan. tegur beberapa orang. Wih, jaga. Oh, Syan. Wih. Share bah pengalaman kamu di Form 6. Apa beza masa SPM hari itu? Jangan Cikgu menakut berapa orang. Antara orang yang banyak Jangan lah. Cikgu, jangan. Jangan Cikgu, jangan. Bukan. Cikgu nampak bah kamu punya perubahan daripada Jangan, dorang tidak tahu. Tahu. Kasih tahu cikgu. Cikgu. Cikgu, siapa yang paling bahaya? yang Dorang kamu tidak tahu belajar. background saya Cikgu. Cikgu jangan, dorang tidak tahu background saya, jangan. Kasih tahu juga. Bukan cikgu kasih tahu kamu punya background. Maksudnya cikgu nampak yang positif, aura positif tu dari Tidak boleh juga, dorang tidak tahu. dalam diri kamu. Kalau si Sean dia ikut mood tuh, kalau rajin baru dia buat kerja. Okey, ada siapa-siapa lagi yang mau meluahkan dan sebagainya? Russell ada? Russell, Aisyah. 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 Cikgu Mini, mana Cikgu Mini? No odop soal itu. Sean. Oh, Cikgu. Okey Cikgu. Cakap lah Cikgu. Okey. Cikgu Mini cuba untuk sampaikan something. So, boleh dengar ya? Okey, saya dengar dari tadi, terima kasih kepada Cikgu Fadli
bagus betul dia punya motivasi untuk semua pelajar, semua anak-anak di kelas ini. Saya gembira saya mengajar kelas ini sebenarnya kerana mereka memang bersemangat belajar. Cuma bila ini pandemik ni, dia orang malas kadang-kadang. Kerja tidak hantar sampai adalah merajuk saya timbul. Jadi kalau boleh, kamu janganlah malas. Kamu buat kerja tu baik-baik. Apa yang kena suruh buat, buat. Itu. Cikgu tidak mau apa itu macam, okey buat sekarang, hantar dalam masa begini. Tidak. Kamu minta peluang. Cikgu saya tidak boleh buat sampai masa itu sebab saya banyak mau buat ini. Saya hantar esok atau saya hantar malam. Boleh. Beritahu cikgu. Begitu. Jadi saya sebenarnya gembira mengajar kamu semua. Kalau saya tengok potensi untuk pengajian am, memang boleh tahan kamu semua. Buat ABK pun boleh tahan. Dan apalagi kalau macam saya buat kelas ABK, kamu banyak respon. Cuma memang betul ada yang suara respon pun susah betul mau didengar. Tolonglah respon yang tidak respon tu. Jadi apa yang perlu sekarang yang kita hujung-hujung ni, jangan lupa belajar, tidak tahu, tanya. Terus PM guru-guru berkenaan. Jadi tidak mau cakap banyak lah. Yang penting saya ingin sampaikan, saya suka mengajar kelas ini. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Mini. Okey. Terima kasih. Mungkin kita tengok pun kita sudah seperti yang kita rancang. Kita dalam proses perkongsian lebih kurang 1 jam lah bersama Abang Fadli kita. Mungkin kalau tidak ada yang lagi ingin meluahkan, sebab mungkin ada yang lebih suka berkongsi dengan Abang Fadli kita ni secara personal, mungkin boleh terus berhubung dengan Abang Fadli kita melalui Insta, melalui WhatsApp, melalui Facebook dan juga menggunakan media sosial yang lain lah. Jadi mungkin sebagai rumusan ringkas, mungkin Abang Fadli kita boleh bagi satu peringatan ataupun mungkin satu nasihat yang terakhir lah sebagai satu rumusan bagi apa yang kita laksanakan pada pagi ini. Ya, silakan Fadli. Okey. Terima kasih Cikgu Nordin. Okey, sebagai rumusannya, apa yang saya dapat rumuskan di sinilah, terutama sekali saya nak pesan kepada adik-adik saya yang dikasihi. Okey, walau apa jua keadaan kita, pastikan kita sentiasa bersemangat ya untuk meneruskan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Ingat matlamat utama kita, kenapa kita berada di tingkatan 6 dan ke mana ada tuju kamu yang seterusnya. So bila kita ingat itu, secara automatiknya kita akan secara orang kata sendirinya akan motivate diri kita untuk buat yang terbaik. Jadi insya-Allah bila kamu sentiasa berfikiran positif, buat yang positif, maka kamu dapat capai apa yang kamu inginkan. Yang penting jaga kesihatan diri dengan nasihat guru-guru kamu dan teruskan perjuangan kamu. Okey, apa yang saya kongsikan tadi tu saya ikhlaskan dengan seikhlas hatinya. Mana yang kamu rasa baik, ambillah dan aplikasikan dalam kehidupan kamu semua. InsyaAllah Abang Fadli sentiasa mendoakan kejayaan adik-adik. Mungkin kita akan jumpa di universiti suatu hari nanti. Thank you. Okey, terima kasih kepada Abang Fadli kita. Apa-apa pun sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi ini, seperti yang kita rancang lebih kurang 1 jam, sesi bual bicara, jom bual santai. Santai tapi sampai, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini semua kita dapat manfaat yang sebaiknya. Terima kasih secara peribadi kepada Cikgu Fadli kerana sudi meluangkan masa selama lebih kurang sejam lebih untuk bersama-sama kita berkongsi tips, berkongsi idea, berkongsi matlamat apa yang boleh disusun atur untuk semua anak-anak didik ini boleh
mencapai matlamat yang ditetapkan. Dan saya sangat suka actually branding something menuju matlamat itu menggunakan nama sendiri. Saya pun tidak terfikir benda itu. Okey, nanti selepas ini saya cuba untuk create untuk nama saya pula. Nordin tu membawa kepada apa? Itu something new lah untuk saya. InsyaAllah. Jadi apa-apa pun, saya bagi pihak penolong kanan tingkatan 6, Puan Flavia, bagi pihak juga para pensyarah yang ada di dalam sesi ini untuk mengucapkan terima kasih lah sebab sudi datang ber-GM dengan anak-anak didik, dan mudah-mudahan kami juga mendoakan Cikgu Fadli berjaya dalam menamatkan pengajian dalam PhD, dan juga sentiasa diberkati, dirahmati, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan tubuh badan yang baik sepanjang masa. Okey, mungkin di sini ada Cikgu Flavia. Mungkin Cikgu Flavia ada something yang mau disampaikan sebagai penutup kepada sesi ini. Dipersilakan Cikgu Flavia. Okey, terima kasih Cikgu Din. Saya ucapkan terima kasihlah untuk semua kerana telah berjaya mengadakan GM ni, okey, yang penuh yang sangat bermanfaat ni lah kepada semua pelajar. Memang harapan kita kan, kita macam mana harapan kita agar semua pelajar ni boleh mencapai impian lah. Untuk semua matlamatnya satu saja untuk Form 6, seperti semua yang diperkatakan oleh pengetua, semua pensyarah, masuk uni, jejakkan kaki ke universiti. Itu saja harapan kita. Jadi teruskan perjuangan. Matlamat tu memang sudah jelas untuk setiap orang pelajar. Jadi terima kasih semua. Terima kasih idea yang the best Cikgu Nordin, idea dengan Cikgu Fadli, perkongsian yang sangat bermanfaat. Tahniah semua dan kita harap kita mendapat hasil yang diharapkan lah. Terima kasih. Okey, terima kasih juga Cikgu Flavia. Saya pun sentiasa mendoakan Cikgu Flavia, rakan-rakan pensyarah di Berayu SMK Limbanak dan juga anak-anak ya, agar dapat mencapailah keputusan yang terbaik. Okey. Okay. Thank you juga kerana sudi invite saya dalam program ni. Thank you. Okay. Terima kasih Cikgu Fadli sekali lagi. Jadi kita tamatkan sesi kita pada pagi ini. Dan sekali lagi pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Fadli kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada semua para pensyarah yang hadir di dalam sesi ini. Sangat-sangat bermakna. Terima kasih yang sangat-sangat kepada semua para pelajar yang berkorban pada pagi ini. Berkorban data, berkorban masa untuk sama-sama merealisasikan Jom Bual Santai tapi sampai ini untuk kita semua belajar sesuatu yang kita tidak ada tetapi kini kita ada, dan kita cuba untuk susun balik matlamat visi dan misi kita, apa yang kita hendak capai dalam diri ini, dalam hidup ini. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua, terima kasih Cikgu Fadli sekali lagi, terima kasih penolong kanan tingkatan 6 Puan Flavia, Cikgu Mini, terima kasih, dan kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Ya. Terima kasih. Ya. Okay Cikgu. Thank you. Oh, thank you sudah. Thank you Cikgu. Bye Cikgu. Chan, cuba kasih tunjuk muka dulu sekejap sebelum keluar. Thank you Cikgu. Nelly, muka Nelly. Mau tengok muka? Ya. Ini muka saya. Okay. Baru Bye. keluar. Kan Nelly okey je pun. Thank you. Bye Cikgu. Thank you. Thank you Okay, Cikgu thank you semua. sekalian. Alright. Bye. Bye. Okay, thank you semua. Okay.
Jangan lupa kerja cikgu.